Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung dari surah Al-A'raf, dari ayat yang ke-85. Ayat 85 surah Al-A'raf. Dia akhir juzuk yang ke-8, ke surat terakhir dari juzuk yang ke-8. Baik, hari ini kita baca cerita sambungan cerita dari surah A'raf ni berkenaan dengan kisah Nabi Shu'aib dengan kaum Madian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ila madyana akhahum Shu'aiba قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, separuh hari ini kita baca dari cerita Nabi Shu'aib. Sebab separuh lagi berada pada muka surat sebelah. Tengoklah nanti kalau kita sempat baca terjemahan hari ini, kita sambung terus pun tak apa, habiskan kisah dia supaya kita boleh cepat untuk ambil iktibar daripada surah ini. Baik. Ayat 85 Allah Subhanahu wa taala kata, okey, kita tengok ayat dia. Wa ila madyana akhahum Shu'aiba. Dan kepada penduduk Madian. Madian ni di mana tempat dia? Di Syam. Kalau hari ni di Jordan. Madian, tempat Nabi Shu'aib. Mungkin orang yang dah pernah pergi Jordan, dia tahulah tempat ni mana. Sebab saya tak pernah sampai Jordan, belum lagi sampai.
Jordan ni ada tempat Ashabul Kahfi, yang dikatakan Ashabul Kahfi. Ada Laut Mati, ada tempat Nabi Syuaib. Debat sisi tu tempat kumpulan berkumpulnya manusia zaman-zaman dulu kan. Timur Tengah, di Timur Tengah dekat dengan tanah Arab, bawah sikit, semuanya kawasan-kawasan tu lah. Okay. Tak ada Nabi kawasan kita ni, kita mari kita nak cuma ada dakwaan je. Nabi Adam tu turun dekat Gunung Jerai. Dakwaan je lah. Tak tahu mari daripada mana pun tak tahu dakwaan tersebut. Tapi adalah yang mendakwa begitu. Kita tak tahu. Kita tak tahu. Yang banyaknya berlaku di tanah Arab. Kita ni masa tu wallahu ta'ala alam. Ada banyak mana pernah diutuskan ke tidak Rasul ataupun kaum-kaum dulu bagaimana, wallahu ta'ala alam. Yang kita tak tahu cerita dia, maka kekallah dia tak tahu. Kalau tiba-tiba kita mari kata ada Nabi di sini, istana Nabi Daud ke istana Nabi Sulaiman ke, mari duduk sini, itu agak mustahil lah. Kita nak tahu benda yang Allah Ta'ala tak bagi tahu. Tapak Nabi Sulaiman. Tapak Sulaiman. Oh, kita ni dia suka cerita, banyak cerita. Siapa kau cerita akhir zaman pun dia minat sungguh. Yang tu yang makcik hak mimpi yang terakhir tu kena tangkap tu kan. Dah kena tangkap dah dia. Semoga Allah Ta'ala ni membantu dan menjaga kita daripada tipu daya. Cuma semalam ni ada orang dia komen, dia kata puak-puak yang orang panggil puak-puak sunnah lah bahasa kita ni, orang-orang yang cinta kepada sunnah, nak ambil kesempatan kes mimpi makcik ni untuk serang golongan-golongan ahli mimpi hak sebelum ni daripada mendakwa yaqazah, mimpi Nabi dan sebagainya. Jadi dia kata kita kena hati-hati dengan puak-puak Wahabi ni yang guna cerita ni untuk serang orang-orang ahli sunnah yang guna mimpi. Ya, kita kemari Wahabi juga dia kena. Kalau betul kamu ni tak setuju dengan mimpi-mimpi karut, tapi kenapa kita tak nampak bantahan daripada orang-orang yang suka berhujah dengan mimpi dengan makcik ni? Tak nampak pokok-pokok dia bantah, sebab dia memang suka berhujah dengan mimpi. Adapun orang-orang ahli sunnah bukan tak boleh cerita bab mimpi. Kita cerita mimpi, kita jumpa orang tu, jumpa orang ni, apa tanda dia, macam-macam boleh tanya. Tapi kalau sampai mimpi tu membawa syariat, mimpi tu mengkhabarkan benda akhir zaman, kemudian kita percaya dia seperti mana kita percaya kepada wahyu, yang tu dah sampai satu peringkat yang lain. Jadi jelasnya kita mesti teguh di atas asas agama kita tidak terbina di atas mimpi. Agama kita terbina di atas wahyu. Agama ini terbina di atas wahyu. Jadi sudah sempurna agama Islam, sudah tertutup pintu wahyu, maka tidak akan ada syariat baru datang melalui jalan mimpi. Yang ada mungkin cerita-cerita, kisah-kisah, atau menjadi tanda kepada seseorang kebaikan atau keburukan, tapi dia tidak melibatkan syariat. Tidak bertambah sesuatu dalam syariat dengan mimpi, dan tidak berkurang sesuatu dalam syariat dengan mimpi. Jadi kita kena kembali kepada asas wahyu. Asas wahyu. Cuma beriman dengan wahyu ni lah cabaran dia. Syaitan tak suka
seseorang itu mengikut wahyu. Dan inilah yang berlaku kepada kaum-kaum terdahulu. Mereka tak nak ikut wahyu, tak nak ikut rasul, tak nak ikut wahyu, mereka nak ikut tok nenek moyang mereka. So kita berlindung dengan Allah daripada sifat-sifat yang tercela, dan kita bermohon kepada Allah agar Allah taufikkan kita untuk mengikuti petunjuk wahyu. Untuk mengikuti petunjuk wahyu. Baik. Wa ila Madyana, dan kepada Madyan, akhahum Syu'aiba. Akhahum Syu'aiba, iaitulah saudara mereka Syu'aib. Saudara mereka Syu'aib. Qala ya qaumi ibudullah, maka dia berkata, wahai kaum, ya qaumi, wahai kaumku, u'budullah, sembahlah kamu akan Allah. Malakum min ilahin ghairuh, tidak ada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Tauhid. Tauhid. Kadang-kadang tauhid ni, orang kata ilmu berat. Ilmu akidah ni berat, tak boleh ajar. Kena ngaji nanti peringkat tinggi baru boleh ngajar soal tauhid. Dulu kalau kita nak ngaji akidah, dia akan kata akidah ni berat, tak boleh ajar budak-budak akidah. Orang tua pun berat, dia kata payah nak faham ilmu akidah ni, payah nak faham. Betul lah payah nak faham bila kita guna metodologi yang bukan metod Al-Quran, bukan metod Al-Hadis. Bila kita guna metodologi falsafah, kaji tentang falsafah ni, ada tu macam mana wujudnya, tiada tu macam mana pula wujudnya. Nah, kemudian tempat tu macam mana pula adanya, kebergantungan dia, ta'alluq ni gini, ta'alluq apa tu injaz, ta'alluq juz'i, yang kulli, istilah-istilah pelat. Jadi memang beratlah, sebab kita membebankan akal kita dengan sesuatu yang tidak pun diperlukan dalam agama. Sedang dakwah Rasul ni jelas. Ya qaumi, wahai kaumku, u'budullah, sembahlah Allah, malakum min ilahin ghairu, tidak ada Tuhan bagi kamu melainkan Allah. Mana yang cipta kamu Allah, yang hidupkan kamu Allah, yang rezekikan kamu Allah, yang bagi pakaian kepada kamu Allah, yang bagi panca indera kepada kamu adalah Allah. Semua ni Allah yang cipta, Allah yang buat, Allah yang tadbir. Maka kamu tidak ada Tuhan melainkan Dia, sembahlah Dia. Itulah tauhid akidah. Dan kalau kita perhati Nabi SAW sampai ke budak-budak Nabi ajar soal akidah. Hadis jariyah, hadis budak kan, budak perempuan dah, hadis jariyah, hamba perempuan yang nak dimerdekakan. Dengan syarat Nabi nak test dia ni Islam ke tidak. Nabi tanya dia, panggil aina Allah, Allah tu di mana? Dia pun jawab fis sama', di langit. Nabi kata a'tiqha fa innaha mu'minah, merdekakan dia kerana dia sesungguhnya beriman. Padahal dia budak, hamba lagi. Tapi Nabi bagi soalan berkait dengan akidah. Jadi maknanya kita ni kena tekankan soal akidah lebih daripada soal fiqh, lebih daripada soal ibadat ataupun amalan. Iaitulah soal keimanan kepada Allah Azza wa Jalla selaku Tuhan yang Maha Pencipta. Rububiyahnya. Rububiyahnya Allah. Tidak ada Tuhan yang berkuasa ataupun yang benar melainkan Allah. Walaupun orang lain lantik beribu-ribu Tuhan, tapi semua tu batil melainkan Allah. Jadi kita nak suruh anak-anak kita faham tentang ni. Macam mana? Sebab ramai budak-budak lah ni
tu yang kes boleh timbul. Dia kata semua agama sama. Dia tak faham tentang malakum min ilahin ghairuh. Allah ni bukan saja Tuhan bagi orang Islam. Allah ni Tuhan sekalian alam. Orang kafir mengaku tak mengaku mereka sebenarnya adalah makhluk ciptaan Tuhan. Dia sembah Tuhan lain sekalipun, Tuhan dia tetap Allah. Sebab bila dia mati nanti dia akan kembali kepada Allah. Dia tak pergi kepada Tuhan dia. Bila dia mati dia akan kembali kepada Allah. Tuhan dia gimana? Tuhan dia lenyap, tak tahu gimana. Sebab Tuhan dia pun makhluk. Sampai hari akhirat dia panggil aina syurakai allazina kuntum taz'umun. Allah Taala kata, mana sembahan-sembahan, bandingan-bandingan aku yang dulunya kamu dakwa dia Tuhan. Maka semua tak datang, apa dia nak datang? Semua tak mengaku. Semua berlepas diri. Jadi malakum min ilahin ghairu, ni soal akidah. Maksud kita faham bahawa kita tidak memiliki Tuhan melainkan Allah. Sya'a au aba. Sama ada kamu nak mengaku ataupun kamu tak nak mengaku. Dia kata, aku bukan Tuhan, aku Tuhan Allah. Allah tu Tuhan orang Islam. Dia katalah Tuhan dia lain. Tuhan dia nama dia, bagilah nama dia Siva ke, Ganesha ke, ataupun apa, Hubal, Lata, nama macam-macam. Jadi kalau berhala-berhala ni, mereka, orang kata, dia kata Tuhan kami, Tuhan dia bukan Allah. Tuhan dia ni, Allah ni Tuhan orang Islam je. Sampai hari akhirat dia akan jumpa dengan Allah ni lah. Sebab selain dari Allah adalah batil. Kita nak suruh faham yang tu. Jadi anak-anak muda, budak-budak kena diajarkan tentang tu. Akidah. Tak perlu berat lah, jangan sampai istilah-istilah falsafah yang kita pun pening. Sampai orang tua pun pening. Saya ingat dulu waktu saya sekolah, panggil guru daripada pondok. Bukan kita nak pelekeh apa, tak. Tapi nak sebutnya, kita dulu pun belajar. Kat pondok pun kita belajar, kat sekolah pun kita belajar. Kita boleh tengok aliran mana yang terbaik, kemudian kita nak tambah ilmu je. Tapi masa tu, kita pun jemputlah seorang guru pondok, ustaz lah, mengajar tempat kita soal akidah, tauhid. Kita pun mengaji. Tapi sampai satu tahap, kalau istilah dalam-dalam, dia berkata ni kita tak payah bincang pasal kita tak boleh nak faham. Atau sampai satu tahap dia kata dia pun tak faham. Itu orang dewasa. Tak apalah. Dia sebenarnya istilah falsafah ni dulu dibuat untuk lawan orang-orang falsafah. Tapi bila orang dah tinggalkan falsafah, maka kembalilah kita kepada Al-Quran dan Sunnah. Malah saya jumpa seorang engineer, dia kata apa, kita engineer ni dia ada satu, dia panggil hukum dia. Setiap benda ni kena ada lawan dia, baru dia pegang molek. Kalau ada A dengan B, A dengan B ni dia kena satu, panggil sama kuasa dia, barulah dia seimbang. Kalau tekanan dia A dengan B ni, A tekan, B tak tekan, dia akan jadi tak stabil lah, jatuh, reboh lah, macam-macam lah. Jadi dia kata ambil contoh tu, bila dulu orang belajar falsafah tinggi-tinggi, maka adalah ilmuwan Islam yang bahas tentang akidah mengikut cara falsafah, nak jawab dia orang balik. Maka masa tu perlu kepada hujah begitu, dia pun gunalah metod tersebut. Tapi sampai akhirnya, bila metod tu dah tak ada dan semua sekali,
akhirnya mereka tinggalkan. Tapi kalau tak guna nak berdebat, nak buat apa? Jadi falsafah tu bah, dia tidak terbina kekuatan dengan sendiri. Jadi akidah tu sebenarnya tak perlu kepada cara tu, melainkan waktu-waktu tertentu. Bila faktor tu dah tak ada, tak payahlah. Ni dah, bila kita faktor tu golongan falsafah Greek, Yunan tu dah tak ada, kita guna metod tu nak pergi debat dengan orang Islam pula. Nak pergi berhujah dengan orang Islam. Tentang Allah tu adanya gini, tak ada, macam-macam kita kaji. Sedang orang Islam, dia tak fikir semua tu. Sami'na wa ata'na. Allah kata macam itulah kita kata. Tu metod Islam. Jadi kena ajar kepada anak-anak kita, budak-budak kita, macam mana untuk berakidah dengan benar. Sekadar memperkenalkan nama Allah kepada mereka, memahamkan mereka hakikat maknanya, dan meletakkan Allah Maha Tinggi tidak sama dengan sesuatu pun selainnya. Ma lakum min ilahin ghairuh. Kamu tak ada Tuhan selain dari Allah. Tak ada. Realitinya tak ada, walaupun mengaku. Tak ada. Cuma berani setara mana kita nak bagi tahu kepada orang non-Muslim pak kita ni. Kamu tak ada Tuhan selain Allah. Tidak lain dan tidak bukan, kita kena menonjolkan kekuasaan Allah dan nikmat-nikmat Allah yang ada pada kita, supaya dia sedar dan dia tahu bahawa semua yang ada di atas muka bumi ni adalah datangnya dari Allah. Ya apa kak cik? Oh. Baik. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Qad ja'atkum bayyinatum min rabbikum. Telah datang kepada kamu bukti yang nyata dari Tuhan kamu. Fa'auful kaila. Maka tetap sempurnakanlah timbangan, sukatan dan timbangan. Wala tabkhasun nasa asya'ahum. Dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia akan benda-benda mereka. Wala tabkhasun nasa asya'ahum. Jangan kamu kurangkan daripada manusia benda-benda mereka. Dan perkara-perkara yang menjadi haknya. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kamu berbuat kerosakan di muka bumi sesudah Allah menjadikannya teratur dengan sebaik-baiknya. Dzalikum khairul lakum, yang demikian itu lebih baik bagi kamu, in kuntum mu'minin, sekiranya kamu beriman. Jadi setelah daripada diajar tentang tauhid, barulah diajar tentang beramal. Tauhid dulu, baru amalan. Pasal apa? Orang yang tidak bertauhid, dia tidak akan merasakan kemanisan amalan. Dan dia tidak ada motivasi untuk melakukan amalan. Kerana dia tak nampak matlamat dia yang terakhir. Sebaliknya orang yang beriman dan berakidah, dia tahu mana kesudahan dia. Maka apa yang dia buat hari ini, dia akan bersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah di hari akhirat kelak. Jadi, tapi dua-dua perlu. Akidah pun perlu, jaga amalan pun perlu. Sebab tu akidah di sisi kita, iman ni dengan 3 perkara. Percaya di dalam hati, mengaku dengan lisan, dan beramal dengan anggota. Itu ta'rif iman di sisi ahli sunnah. Makna ta'rif ni kenapa mereka
Apa yang disebut ta'rif definisi. Tapi dalam definisi ni mereka memasukkan beramal. Kalau kita kata akidah tu percaya, cukup dah. Kan? Apa akidah kamu? Percaya kepada Tuhan. Okey dah. Tapi ahli sunnah dia tidak kata gitu. Dia detailkan. Percaya dengan hati, makna adalah hati kena beriman. Lepas tu kena ucap dengan lidah, mengaku la ilaha illallah. Lepas tu tak cukup lagi, kena tambah lagi beramal dengan anggota. Pasal apa? Amalan itu sebahagian dari iman. Berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran. Allah Ta'ala kata tentang ayat salat, wallahu la yudhi'a imanakum. Allah tidak akan mensia-siakan iman kamu. Padahal ayat tu cerita tentang salat. Dalam surah Al-Baqarah cerita tentang sebelum ni orang Islam salat menghadap Masjidil Aqsa. Kemudian tukar kiblat ke Masjidil Haram. Lalu orang-orang kafir mengejek, kalau begitu dulu salat sia-sialah. Sebab selama ni menghadap kiblat yang salah. Jadi Allah Ta'ala kata innallaha la yudhi'a imanakum. Allah tidak akan mensia-siakan salat kamu. Yakni hak dulu kamu salat, Allah Ta'ala tidak akan sia-siakan dia. Tapi Allah guna kalimah iman. Cerita tentang salat, Allah guna kalimah iman. Menunjukkan salat itu adalah tanda ataupun sebahagian dari iman. Siapa tak salat maka tidak beriman. Jadi oleh kerana itu kena jaga amalan dalam Islam kita. Akidah, amalan pun kena jaga. Okay? Dan semua sama ada akidah ataupun amalan, kedua-duanya mesti mengikut petunjuk wahyu. Kena mengikut petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang orang debat akidah ni dia nak fiqh dia bab Syafi'i. Akidah dia tak nak ikut bab Imam Syafi'i. Kita pun tak faham juga. Kenapa tak nak ikut Imam Syafi'i? Apakah akidah Imam Syafi'i bermasalah? Nah, kenapa akidah tak nak ikut Imam Ahmad? Apakah akidah Imam Ahmad bermasalah? Jawapannya tidak. Akidah Imam Ahmad tidak bermasalah. Akidah Imam Syafi'i tidak bermasalah. Habis tu kenapa tak nak ikut? Sebab dia bertentangan dengan orang-orang dulu, hak kita kata, hak kita ikut ni, jadi kita tak nak ambil lah. Macam-macam. Jadi ambil yang sesuai dengan dia. Tidak ambil akidah Imam Ahli Sunnah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Asy-Syafi'i. Mereka ni ada akidah. Jadi akidah mereka juga berpandukan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Yang inilah yang kita nak ikut. Kalau tanya Imam Asy-Syafi'i, kalam dia terhadap ahli falsafah lagi berat. Imam Syafi'i dan semua imam-imam ni dia tak suka kepada ilmu falsafah. Ilmu falsafah ni ilmu logik, ilmu filosofi. Yang mereka guna logik akal untuk menetapkan sesuatu. Termasuklah dia guna ilmu ni untuk menetapkan Allah. Kita tak perlu benda tu. Sebab kita dah ada wahyu yang kedudukan dia lebih tinggi daripada filosofi. Sebab wahyu dari Allah, falsafah daripada manusia. Tak? Macam mana kita nak faham wahyu, kena guna kaedah manusia. Kita guna kaedah yang Allah Ta'ala suruh. Kita ada akal, Allah Ta'ala bagi wahyu, berdasarkan wahyu yang ada, maka kita ikutlah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika betul-betul kamu beriman. Okey, jika betul kamu beriman. Jadi Allah Ta'ala larang dia jangan curi timbangan. Sebab Madian ni, penduduk dia ni mencuri timbangan. Curi timbangan ni ada dua. Curi timbangan ni ada dua. Pertama, bila jual beli dia tipu. Dia tipu. Lama sama zaman sekarang pun ada. Tak? Ejah meta timbangan kita kan macam.
Dan timbangan ni ada timbangan beli barang. Tak. Ada juga tipu meta kereta pun ada. Tipu mileage. Tipu mileage. Pusing meter mileage. Bila tanya kereta ni jalan berapa kilo dah? Baru 60,000. Padahal dia asalnya 100,000. Tak nama tipu. Tipu juga kan? Macam-macam bentuk tipu ni. Tipu spek besi. Hak sepatut inci, membagi setengah inci. Contoh. Tipu semua tu. Termasuk dalam tipu timbangan. Jadi semua tu merupakan dosa yang besar. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam ayat lain, wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi al-mutaffifin. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Bila timbang untuk dia nak cukup. Bila timbang untuk orang, dia kurangkan. Allah kata celaka dia orang ni. Jadi ini yang berlaku kepada kaum Nabi Syuaib. Berkata ulama tafsir, tentang kita sambung satu lagi ayat. Wala taq'udu bi kulli siratin, dan janganlah kamu duduk pada tiap-tiap jalan lalu lalang dengan menakut-nakutkan dan menghalangi orang yang beriman dari melalui jalan Allah, dan kamu menghendaki supaya jalan Allah itu bengkok terpesong. Baik, ayat ni, jangan kamu duduk-duduk di tiap-tiap jalan lalu lalang. Apa maksud ni? Dia ada kaitan dengan sifat mereka sebelum ni. Itu sifat mengurangi timbangan atau menipu timbangan. Kerana mereka dipanggil kanu, berkata Suddiq, kanu asyarin. Mereka ni asyar. Asyar ni orang yang kutip cukai. Orang yang kutip cukai jalan. Cukai jalan bukan, kalau kita ni kan kereta nak jalan tol. Jadi dia ni pedagang-pedagang dulu nak datang, dia akan tahan. Bila akan tahan, ambil barang hak dia nak. Lepas tu dia tengok banyak mana timbangan benda ni, kena bayar cukai kat dia. Jadi dia tipu pula timbangan. Kanu asyar, kata Suddi. Sebab apa? Sebab ayat ni menunjukkan wala taq'udu bi kulli siratin tu'idun. Jangan kamu duduk pada tiap-tiap jalan lalu lalang dengan menakut-nakutkan. Jadi orang ni jenis macam kita kak, lanung lah. Qutta'ut tariq, orang yang menghalang, merompak ataupun duduk menghalang jalan. Jadi dia bukan sekadar tipu timbangan pada jual beli biasa, malah dia menipu timbangan untuk mengambil cukai daripada pedagang-pedagang. Wallahu ta'ala alam. Okay? Wala taq'udu bi kulli siratin tu'idun wa tasudduna an sabilillah, dan kamu menghalangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah. Jadi hak berniaga pun dia halang, hak jalan perniagaan pun dia halang, jalan Allah pun dia halang juga. Jadi orang nak pergi ngaji, orang nak beriman dia halang, orang hak jual beli pun dia tipu. Teruk kaum ni. Wa tabghunaha iwaja, dan dia halang daripada jalan Allah tu kerana mereka bercita-cita agar jalan Allah itu bengkok terpesong. Bengkok terpesong. Wadhkuru idh kuntum qalilan fakassarakum, dan ingatlah semasa kamu dahulu sedikit bilangannya, lalu Allah menjadikan kamu
berkembang ramai, dan perhatikanlah bagaimana orang-orang yang berbuat kerosakan. Orang-orang yang berbuat kerosakan. Jadi Allah Ta'ala suruh tengok, ingatlah bahawa mereka ni dulu sebenarnya sedikit, tapi Allah jadikan bilangan mereka ramai, kemudian Allah muliakan mereka, lalu mereka lupa kepada Allah. Bila dia jadi ramai, dia pula jadi kutip cukai lah, tipu timbangan lah. Okey. Wanzuru kaifa kana aqibatul mufsidin, dan tengoklah bagaimana kesudahan bagi orang-orang yang melakukan kerosakan. Kemudian wa in kana ta'ifatum minkum, kata Allah, dan wa in kana ta'ifatum minkum, jika ada segolongan dari kamu beriman kepada wahyu, yakni perintah-perintah Allah yang telah aku diutuskan untuk menyampaikannya, dan segolongan lagi yang tidak beriman, fasbiru, maka bersabarlah, hatta yahkumallahu bainana, sehingga Allah menjalankan hukumnya di antara kita semua, wa huwa khairul hakimin, dan dialah sebaik-baik hakim. Jadi ini menunjukkan bahawa setelah Rasul ni berdakwah, ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Dan yang tidak beriman tu nak buat macam mana dengan dia? Jawapan dia sabarlah. Jawapan dia sabar. Jangan kita pula buat hukum untuk dia. Tak, sabarlah. Hatta yahkumallahu bainana, sehingga Allah yang menetapkan hukum di antara kita. Sebab tu Nabi SAW tidak melawan orang-orang kafir Quraisy sehinggalah diizinkan oleh Allah. Dia tak lawan. Orang buat kata sabarlah. Dia bunuh keluarga Yasir, Nabi kata sabarlah. Dia seksa Bilal, Nabi suruh sabar. Sampai bila kata hatta mata nasrullah, bila Allah Ta'ala nak tolong ni? Nah, jawapan dia, pertolongan Allah tu dekat, cuma kita je tak sedar dan mungkin kita tak sabar. Jawapan dia sabar. Pertolongan Allah tu dekat dengan kita. Wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah tolong dengan salat dan juga sabar. Jadi sebab tu dakwah ni, inilah kunci dia yang utama sekali. Orang yang nak berdakwah ni kena hati kering, bahasa dia. Hati kering ni makna sabar. Orang akan kata macam-macam. Orang akan hina macam-macam. Orang akan buat macam-macam. Kalau kita tengok, orang ni sajalah tengok apa tu cerita Sang Pencerah. Pernah tengok? Cerita Indonesia. Macam mana tertubuhnya gerakan Muhammadiyah. Tahu gerakan Muhammadiyah? Kumpulan Muhammadiyah ni, dia diasaskan lama dah, zaman Belanda lagi. Dia sudah ada tahun berapa tak ingat dah, 19 sebelum merdeka dia lagi lah, awal lagi tertubuhnya Muhammadiyah. Dan dia cerita macam mana dia balik daripada Mekah, kemudian nak mengajar kepada masyarakat, nak tinggalkan amalan-amalan yang syirik. Ada sesajen. Dulu kan nak doa, kena letak apa tu? Hidangan. Hidangan tu diserahkan kepada Tuhan mereka. Jadi hanyut ke laut, diletak tepi pokok. Ujung tu orang pun duk curi, dah ambil.
Jadi dia balik nak memerangi amalan tersebut pada masyarakat. Kemudian dengan amalan-amalan yang ialah tidak berasaskan kepada wahyu Allah. Tapi bila dia mula-mula mengajak kepada dakwah tersebut, memang ramailah orang lawan dia. Lawan dia sampai kena rutuh. Surau dia tu kena rombok, kena rutuh kan. Kena bakar. Sampai tahap tu. Dituduh kafir, dihina, diejek. Tapi jawapan dia sabar. Akhirnya dia mengajak manusia supaya menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu diasaskan kumpulan Muhammadiyah supaya orang ni mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi cabarannya memang hebatlah. Gitulah dia cabaran. Jawapannya untuk para pendakwah, semua dai, semua duat. Allah Taala pesan kepada kita, wa in kana ta'ifatum minkum amanu billadzi ursiltu bih wa ta'ifatul lam yu'minu. Kalau ada satu kumpulan beriman dengan apa yang aku bawa dan satu lagi kumpulan tak beriman, fasbiru, sabarlah. Sampai bila? Hatta yahkumallahu bainana, sehingga Allah menentukan apa yang berlaku di antara kita. Jadi kalau zaman dulu memang sampai saat akhir Allah Ta'ala akan bezakan. Yang beriman selamat, yang tak beriman hancur lebur. Tapi zaman kita ni kerana rahmat Allah, azab terhadap orang kafir tu tak datang sebagaimana azab mereka yang kufur pada zaman dahulu. Jadi kesabaran kita makin panjang, makin tinggilah kesabaran. Sebab orang kafir dia lagi relax, dia lagi banyak nak lawan ayat-ayat Tuhan. Siapa orang mempertikaikan hukum-hukum Allah, dia tak ada kena apa-apa. Jadi ini cabaran pada sudut dakwah, tapi dalam masa yang sama rahmat Allah ke atas orang-orang yang beriman agar mereka ni tidak tertimpa azab disebabkan kekufuran orang-orang kafir. Jadi alhamdulillah kita ni dalam syukur kena sabar, dalam sabar kena syukur. Dan kena teruskan dakwah kita, nak mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, wa huwa khairul hakimin, dan Allah jualah sebaik-baik hakim. Cerita berkaitan dengan Nabi Syuaib ni ada lagi sambungan dia pada besok hari, muka surat yang ke-162. Cuma sebelum kita tutup ada soalan, orang tanya soalan. Dia tanya soalan, apa dia dah soalan dia? Program infak mushaf, infak Quran ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Mana orang tu buat program sini, kutip duit kat sini, nak bagi infak Quran di Masjidil Haram. Oh gitu. Betul ataupun tidak? Jawapan dia, pertama, Quran di Masjidil Haram tu dicetak di Madinah. Dan cetakan Madinah ni kebanyakan mushaf adalah tabarruk. Makna tabarruk ni adalah hadiah daripada pihak kerajaan Arab Saudi. Bukan sekadar Masjidil Haram, dia bagi juga kepada selain daripada Masjidil Haram. Jemaah haji dia bagi, negara-negara Islam dia bagi. Tu kat kedutaan Arab Saudi tu, tuan-tuan nak mushaf Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ada je. Seluruh dunia dia bagi. Jadi kalau dunia dia boleh bagi, takkan Masjidil Haram dengan Masjidil Nabawi tak cukup? Takkan dia memerlukan wakaf tu? Tak. Maknanya dari sudut keperluan, Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi tidak perlu kepada sumbangan dari mushaf orang luar, orang ramai. Kerana dia sudah ada supplier tetap daripada percetakan masjid percetakan Quran Madinah. Bahkan bukan setakat tu, bahkan Quran dia tu senantiasa baru.
Cukup beberapa lama dia tengok lusus sikit, dia akan keluarkan Quran lama, masuk Quran baru. Hak lama tu dia akan bagi kepada negara-negara lain. Lepas tu kita pergi Masjid Lembaru, sentiasa baru. Pasal apa? Pasal dia adalah hadiah daripada pusat percetakan Quran Madinah. So dia tak perlu kepada hak kita sumbang. Dia dah ada hak dia sumbang. Satu. Kalau dia buat bagi juga, macam mana kalau dia bagi? Kalau dia bagi juga, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau dia bagi juga, sana ni ada petugas-petugas hak jaga mushaf. Dia akan sentiasa tengok, dia raung. Dia akan ada troli. Dia ada troli besar, troli dia. Raung tu sambil bawa troli. Mana-mana Quran yang orang luar mari letak dekat situ. Apa dia buat? Dia pun ambil, dia kutip, letak atas troli dia, dia pun asingkan daripada Quran yang dah ada. Lepas tu dia buat keluarkan daripada masjid. Quran tu gimana? Dia packing, dia bagi kepada jemaah haji ke, jemaah umrah ke, ambil lah awak balik ke negara masing-masing. Jadi, maksud kita Quran nak duduk di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi tak sampai juga. Kita kurang-kurang siapa juga situ, lepas tu baru pergi tempat lain. Baiklah kita gitu tempat lain yang lebih memerlukan. Ada Quran, hak ni orang di Afrika tak cukup mushaf. Penghafal Quran pasal guna papan lu. Bagilah kepada sana. Ni, pak kita ni masjid ni, program wakaf makan Quran ni, dia sebenarnya betul lah, bagus lah sebab ada orang mewakafkan. Tapi sebaliknya, di sebelah pihak yang lain, mereka menjalankan perniagaan dengan program wakaf ni. Maksudnya dia ambil percentage daripada tu untuk perniagaan dia. Jadi dia kempen, kita dapat pahala, dia dapat untung. Tak apalah, kita syukurlah. Tapi di Malaysia ni, program ni oleh kerana adanya unsur perniagaan, ramai orang buat, ramai orang kempen. Jadi masjid-masjid ni siapa penuh mushaf. Ada yang tak terbaca. So kita kata pergilah bagi kepada tempat-tempat yang memerlukan. Itu lebih aula, lebih utama. Kalau tak tahu nak bagi kat mana, saya ada kawan nak buat projek dekat apa tu kita sebut dia Ivory Coast. Nak sebut pun tak pandai. Dalam bahasa Arab kita tahu, kita panggil Sahilul Aj. Hak kita buat telaga sebelum ni. Kita buat telaga, sekarang ni kita nak buat sekolah. Kita dah ada bantu untuk masjid dia. Jadi siapa-siapa nak bagi, kita bagi kat sana. Bina sekolah tu kat sana. Bina ma'had tahfiz. Bagi Quran, bina waktu asrama untuk budak-budak nak belajar. Itu lebih utama. Pasal apa? Hak tu budak guna. Tak apalah kita bagi sikit, panggil adik keluarga kita, okey aku nak bagi 100 je. Cukup 10 orang adik-beradik boleh 1000. Bagi. Okey ni untuk telaga, 1 biji telaga. Hak ni untuk sekolah, hak ni bagi, tak ada masalah. Daripada kita duduk bagi mushaf yang akhirnya tak sampai maksud kita. Dia buat keluar. Kat sana pun ada orang duduk jual tepi-tepi tu, duduk jual. Wakaf. Siapa dia cok, wakaf. Orang pembeli 3-4 mushaf bagi letak. Dia sistem dia pun tengok, dia tak larang. Orang nak jual mushaf, dia tak larang orang wakaf mushaf. Tapi dia pun ambil, kutip, buang. Kutip bukan buang tak, masa asingkan. Tak lain kotak, dia hantar tempat lain. Jadi maksud kita tu tak sampai. Kita ingat Quran tu duduk di Masjid Nabawi, orang baca lah. Tak. Quran tu akan duduk dikeluarkan. Kalau dia dipindahkan bagi tu betul, orang tu bawa pergi ke masjid, tak apa. Kalau orang tu ambil bawa balik tak rumah dia. Samalah juga. Banyak mana Quran wakaf ni akhirnya duduk dalam store je. Duduk dalam store je. Banyak. Jadi di bab tu saya katakan berinfak ni banyak cara. Carilah yang terbaik.
carilah yang paling memberikan manfaat untuk orang. Jadi kalau ada pihak-pihak yang nak kutip wakaf tu, boleh jadi betul dia pergi wakafkan Quran dia di Masjidin Nabawi. Boleh jadi. Kita pun tak pastilah. Tapi sebenarnya kalau dia jual Quran, dia ada satu lagi cara dia. Orang tu dia dapatkan mushaf yang betul-betul hak Masjidin Nabawi punya, Masjidil Haram punya, dia ambil tu secara wakaf, secara free. Dia jual kat kita untuk letak wakaf. Sebab Quran dekat Masjidin Nabawi dengan Masjidil Haram ni, dia ada tulis dekat Quran mushaf dia. Kalau ada sini tulis. Dia tulis bawah tu la yajuzu bai'uhu. Tidak boleh dijual beli. Ada tulis. Quran wakaf, dia bukan cok wakaf ni. Dia sudah siap-siap cetak dekat kulit dia. Kat kulit tulisan emas tu, tidak boleh dijual beli. Ada kat ni. Nanti saya tunjuklah nanti kalau ada besok. Jadi orang ni dia ambil Quran tu, dia jual kat kita, dia pun letak di pihak masjid sana. Yang tu mungkinlah adalah hak sumbangan kita. Tapi sebenarnya tak betul lah cara dia. Dia ambil jenis orang panggil supaya orang dapat beras zakat lah, banyak-banyak dapat beras zakat, kemudian dijual. Hal tu tak apa, sebab memang asalnya diberi untuk dia. Ni dia ambil banyak-banyak, dia jual, dia letak Masjidil Haram. Wakaf tu untuk masjid dah, bukan untuk dia. Wallahu ta'ala alam lah. Jadi sebab ni antara sebab cara macam mana dia nak jaga keaslian Quran. Sebab setiap mushaf yang dicetak di Universiti Madinah melalui proses penyemakan yang sangat ketat, teliti. Salah cetak ke apa semua tak pernah. Kalau ada salah cetak, dia tak akan keluar pun daripada masjid. Dia ada setiap orang tu, setiap mushaf ada cok penyemak dia. Setiap, bukan kata macam kita semak master copy. Kita semak master copy, kita cok master copy. Lepas tu kita print, kita cetak master copy. Dia tak. Master copy tu disemak dah. Lepas cetak, setiap nuskhah tu disemak satu-satu cok. Cok baru, bukan kata cok master copy dah. Tak, cok betul. Setiap orang semak. Lepas tu detail dia punya. Quran Madinah ni standard dia tinggi lah. Standard dia tinggi. Jadi, itu yang mahal dia tu. So, wallahu ta'ala alam lah. Jadi kalau nak infak, saya katakan tadi banyak lagi ruang. Mak tahfiz kita pun boleh lagi. Hak kita kapal tu tak mari lagi tu. Kalau mari tu, sama-sama kita sumbang lah kepada pembangunan tahfiz Abu Bakar di Pondok Kubang Gendang, Pasir Mas ataupun Tanah Merah, dia sepadan dua tu. Mudah-mudahan menjadi kebaikan untuk kita, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.